Selamat pagi, salam sejahtera. Tidak sampai 24 jam selepas Zahid Hamidi menang, ini yang berlaku. Kita umumkan kejadian yang mengejutkan ini, yaitu pengumuman daripada Hakim Mahkamah Tinggi sebab Zahid Hamidi menang dalam kes 40 pertuduhan rasuah. Semua orang pun terkejut di seluruh Malaysia apabila dikabarkan 40 kes itu semuanya menang. Aku tercari-cari, aku tertanya-tanya bagaimana Zahid boleh terlepas 40 pertuduhan tersebut. Akhirnya, ini yang berlaku. Hakim umum keputusan mengapa Zahid menang kes 40 pertuduhan rasuah. Ianya dimulakan dengan sampul surat apa yang boleh muat wang Singapura dolar 600,000. Wah, itu yang dikatakan oleh hakim. Beliau bertanya, hakim bertanya, apakah jenis sampul surat yang boleh memuatkan 600,000 Singapura dolar? Dia kata dia tak dapat bayangkan. Saudara penonton sekalian, ketiadaan bukti tidak langsung adalah antara sebab Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan hari ini daripada semua 40 pertuduhan menerima rasuah berhubung sistem VLN. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata, dia tidak dapat membayangkan bagaimana jutaan wang dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar kepada Zahid. Muhammad Yazid berkata, dalam kes Rosmah Mansur, beg-beg digunakan untuk menghantar berjuta-juta wang tunai kepada isteri bekas Perdana Menteri itu yang telah disabitkan bersalah dalam kes rasuah projek solar hibrid bernilai RM1.25 bilion. Ketiga-tiga saksi utama memberi kenyataan bahawa semua wang tunai dimasukkan ke dalam sampul coklat pada setiap kali penghantaran. Pada mulanya, amaun bulanan ialah Singapura dolar 200,000, tetapi kemudiannya dinaikkan kepada Singapura dolar 300,000 dan akhirnya Singapura dolar 520,000. Bagi bulan yang tertinggal, jumlah itu kemudian akan digandakan pada bulan-bulan berikutnya. Sebagai contoh, jika mereka tidak membayar pada Januari, amaun itu akan dibayar bersekali pada bulan Februari. Sekali lagi, ia semua dimasukkan ke dalam sampul surat, katanya. Berbanding kes Rosmah, penghantaran pertama RM5 juta dalam bentuk wang tunai pada 20 Disember 2016 dibahagikan kepada dua beg berisi RM2.5 juta setiap satu. Untuk penghantaran kali kedua, berjumlah RM1.5 juta. Wang itu dimasukkan di dalam dua beg. Dalam kes Zahid, pihak pendakwaan tidak menunjukkan sebarang sampul surat. Tiada bukti menunjukkan saiz sampul surat yang digunakan. Saya tidak boleh bayangkan saiz sampul apa yang boleh memuatkan wang tunai Singapura dolar 600,000 yang bersamaan dengan sekitar RM1.6 juta pada masa itu, kata Yazid. Tiada rakaman kamera litar tertutup CCTV dikemukakan di mahkamah. Pemandu tidak dipanggil, pengawal tidak dipanggil, anggota polis tidak dipanggil, slip transaksi touch and go tidak dikemukakan, log panggilan telefon dan mesej dengan Zaid juga tidak dikeluarkan, katanya lagi. Dalam kes Rosmah, dia berkata, saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan termasuk individu
yang mengambil wang dan kaki tangan bank, manakala cek bank turut dikemukakan sebagai bukti. Bukti tidak langsung seperti yang diketengahkan dalam kes Rosmah, semuanya tiada dalam kes ini. Begitu juga ada gambar diambil dan pelan lakaran dalam kes Rosmah, tetapi tidak dalam kes ini, katanya. Hakim berkata, Nicole, seorang warga China yang bekerja sebagai subkontraktor di Hong Kong, memainkan peranan penting untuk menjelaskan peranannya dalam menyediakan sebagian besar dana daripada RM 238 juta seperti yang dinyatakan dalam ledger. Dalam kes Zahid, saksi yang terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai sumber dana iaitu Nicole Tan dan dua pengurus wang telah disoal siasat dan keterangan mereka direkodkan tetapi tidak dipanggil sebagai saksi untuk menyokong kes pendakwaan. Selain Nicole, berdasarkan bahagian deposit dalam ledger, wang telah diterima daripada 15 pihak lain, tetapi ia tidak pernah dijelaskan atau diterangkan oleh mana-mana saksi pendakwaan mengenai siapa 15 pihak ini dan bagaimana mereka terlibat dalam perkara itu, katanya. Hakim kemudian membuat kesimpulan bahawa 3 saksi utama itu tidak boleh dipercayai. Anehnya, bekas pengurus pentadbiran Ultra Kirana Sdn Bhd, David Tan Siong Soon yang merupakan pencipta ledger itu, mengakui semasa pemeriksaan balas bahawa penyerahan kedua wang tunai RM3 juta melalui bagasi adalah suatu perkara yang difikirkan semula, katanya. Pengakuan selepas memikirkan semula oleh saksi utama pendakwaan itu adalah lebih daripada mencukupi untuk saya mendapati dia tidak mempunyai kredibiliti, katanya lagi. Tan memberi keterangan bahawa dia menghantar wang kepada Zahid sebanyak 2 kali, manakala rakannya dan bekas pengarah Harry Lee membuat 40 kiriman. Manakala seorang lagi pengarah syarikat, Wan Quraisy, membuat beberapa kiriman lain. Saksi ini di satu sisi memberi keterangan akan merekodkan pembayaran pada hari yang sama atau keesokan hari pembayaran. Namun apa yang ditunjukkan kebanyakan ruangan rimak dan ledger dibiarkan kosong tanpa Yazid. Seorang lagi saksi, yaitu Lee, juga bersetuju bahawa ruangan rimak kosong tidak menunjukkan wang telah dibayar kepada tertuduh. Ruangan rimak yang kosong itu menimbulkan kemungkinan seperti kesimpulan yang dicadangkan oleh pihak pembelaan bahawa wang itu mungkin diagihkan di kalangan 3 saksi utama kerana mereka mempamerkan gaya hidup mewah. Setiap mereka mempunyai 1 unit hartanah di pavilion. Wan Quraisy juga memiliki sebuah rumah banglo di Putrajaya dan sebuah rumah berkembar di Cyberjaya, 2 Range Rover, motosikal mewah dan bayaran cukai berjuta-juta. Tanpa sokongan bukti kukuh, saya tidak boleh secara sedar menyimpulkan bahawa wang itu sebenarnya diterima oleh Zahid seperti yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan berdasarkan transaksi yang dicatatkan dalam buku ledger tanpa rekod bahawa wang itu benar-benar diterima oleh tertuduh dalam ruangan rimak, katanya. Saya dapati keterangan saksi utama pendakwaan Tan Lee dan Wan Quraisy tidak boleh dipercayai dan tidak mempunyai kredibiliti. Oleh itu, saya mendapati bahawa tiada penekanan perlu diberikan kepada ledger berkenaan, kata Yazid. Bekas timbalan Perdana Menteri itu didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah daripada UKSB. Zahid didakwa menerima rasuah untuk menyumbang kontrak menyambung kontrak UKSB dan bagi mengendalikan perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta menyambung kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membekalkan sistem bersepadu VLN. Pertuduhan dibuat mengikut Section 16 dalam kurungan A kurungan B
Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10.000 mengikut mana yang lebih tinggi. Sekian dulu, itulah dia sebab Zahid Hamidi dilepaskan 40 pertuduhan kes rasuah di mahkamah. Kita jumpa lagi, bye-bye.